Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana untuk kita menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Okey, contoh penyangkal macam buktilah. Kenapa kita katakan dia palsu? Sesuatu pernyataan itu palsu, kita kena ada bukti, dan bukti itu kita panggil sebagai penyangkal. Okey. Contoh dia, pernyataan semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Okey, pernyataan ini adalah palsu. Kenapa kita katakan dia palsu? Inilah dia punya penyangkal dia. Segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Okey, dan ayat ini beritahu segitiga di sini merupakan contoh penyangkal untuk menyokong nilai palsu tersebut. Okey, maksudnya diberi satu pernyataan, kalau pernyataan tu kita katakan dia sebagai palsu, so kita kena ada bukti. Dan bukti tu ialah dalam bahasanya ialah penyangkal. Okey, lihat contoh 14. Tentukan nilai kebenaran pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, okey, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, cikgu hanya ambil soalan yang A sahaja. Okey, semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 180. Okey, poligon ni apa benda? Poligon ni ialah dia punya kategori, satu kategori di mana dalam poligon ada pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon, decagon dan banyak lagi lah poligon ni. Okey, jadi dia ada banyak sisi. Poligon pentagon 5 sisi, okey, oktagon 8 sisi. Jadi jumlah sudut pendalamannya, hasil tambah sudut pendalamannya tak semestinya 180. Dia ada ikut pengiraan lah. Jadi kat sini dia punya depan dia ni semua. Dia punya perkataan dia semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 180. Jadi kita punya ayat ini adalah palsu. So apabila palsu, kita kena beri satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan kita tu. Okey, kalau awak lihat pada contoh, kenapa dikatakan palsu? Kerana kita ambil satu contoh poligon lah, pentagon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 540 darjah. Okey, sebab apa dikatakan palsu? Kita ambil satu contoh, pentagon mempunyai hasil sudut pendalaman 540 darjah. Macam mana dapat 540? Daripada pengiraan lah, n tolak 2 darab 180. Ini dia punya formula jumlah sudut pendalaman. N itu bila kita sebut pentagon dia 5 sisi, so 5 tolak 2 darab 180, awak tekan kalkulator dapat 540. So sebab itulah hasil sudut pendalaman pentagon ialah 540, tak semestinya 180. Okey, itu contohnya. Okey, kita lihat pada praktis kendiri 3.1F. Okey, dah ada jawapan. Kita lihat. Tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, okey, kita kena berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. A. Okey, semua segi 4 tepat ialah segi 4 sama. Okey, awak kena tahu segi 4 tepat macam mana. Okey, macam ni rupanya lebih kurang. Dan segi 4 sama dia macam ni. Dia kalau segi 4 sama, semua sisi adalah sama. Segi 4 tepat dia punya lebar sama, tapi lebar dengan panjang dia tak samalah. Macam ni. Okey, tapi kat sini dia kata semua. Bila dia kata semua, nilai kebenarannya adalah palsu, dan contoh penyangkalnya segi 4 tepat tidak mempunyai semua sisi yang sama panjang. Inilah yang ini adalah segi 4 tepat dan semua sisinya tak sama panjang. Kalau segi 4 sama, dia sama panjang. Okey, jadi
tidak, segi empat tepat tidak mempunyai semua sisi yang sama panjang. Itu contoh penyangkal. Okey, B pula, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, benar. Okey, benar. Okey, kenapa? Sebab nombor kuasa 2 sempurna start daripada 4, 9, 16, 25, okey, 36. Jadi 4, 9, 16 ni dia tidak boleh dibahagi tepat dengan 5. Jadi betul dah dia kata sebilangan, bukan semua. Kalau semua itu palsu. Jadi dia kata kat sini ayat dia, perkataan dia sebilangan. Betul. Sebab 4, 9, 16 ni memang nombor kuasa 2 sempurna tetapi tidak boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, contoh penyangkal kita ialah juga kita boleh tulis macam ni lah. 25, 100, 225 dan seterusnya lah. Yang ini yang boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, yang lain-lain itu tak boleh bahagi tepat dengan 5. Okey, next C. 5 atau 9 mempunyai 2 faktor. Okey, 5 atau 9 mempunyai 2 faktor. Benar. Okey, benar. Contohnya, kalau 5, faktor dia ialah 1, 5. Okey. Okey, 9, 1, 3, 9. Kat sini dia ialah atau. Okey, atau. Bila atau, benar atau palsu, jawapan dia ialah benar. Ini benar kat sini ya. Benar. Walaupun dia kata mempunyai 2 faktor. Okey, 5 tadi, nombor 5, faktor dia 1 dengan 5. Faktor ni apa? Sifir. Sifir untuk mendapatkan 5. So, 1 darab 5 lah. Jadi, 1 dengan 5, faktor bagi 5. Kalau 9, sifir dia 1 darab 9 dan 3 darab 3. So, 1, 9, 3 dia punya faktor dia. 9 ni 3 nombor. Okey, 3 faktor. 5 ni 2 faktor. Jadi kenapa dia benar sedangkan 9 ada 3 faktor. Tapi dia punya ayat ni dia kata 2 faktor. Tapi kita lihat pada jadual kebenaran. Okey, 5 mempunyai 2 faktor benar. 9 mempunyai 2 faktor palsu. So benar atau palsu, jawapannya ialah benar. Okey, benar. Okey, next D. 36 ialah gandaan 4 dan gandaan 14. Ulang lagi sekali. 36 ialah gandaan 4 dan gandaan 14. Okey, 36 ialah gandaan 4, ya benar. Dan 36 gandaan 14 palsu. So benar dan palsu jadi palsu. Kat sini palsu ni. Palsu. Okey, benar dan palsu jadi palsu. Okey, so bila palsu kita kena ada contoh penyangkal. So kita tulis 36 bukan gandaan 14. Okey, 36 bukan gandaan 14. Okey, boleh ya? Alright, kita teruskan. Okey. Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Kemudian tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, A. Okey, 100 asas 8 tolak 77 asas 8 sama dengan 1 asas 8. Okey, kalau 100 asas 8 tolak dengan 77 asas 8, kita tolak. Okey, 0 tolak 7 tak boleh, kita pinjam sebelah. Tak boleh sebab ada kosong. So, kita pinjam sebelah sini kosong. So, yang satu tu tinggal kosong. Dia bagi, sebab dia bagi 8 lah sebab dia asal 8. Okey, 8 ni tinggal 7. Dia bagi 8 sebab asal 8. So, 8 ini tolak dengan 7 dapat 1. Okey, 7 tolak 7. 0, 0, 0. So, tinggal 1 asas 8. So, kita punya pernyataan ni adalah benar. So, apabila benar, kita nak buat penafian. Bila dia sama dengan, so penafian kita ialah tak sama dengan lah. Lihat pada jawapan.
Tak sama dengan. Jadi, bila kita buat asal dia benar, bila kita buat penafian, dia akan jadi palsu. Bila palsu, kita kena letak satu contoh penyangkal, kita salin baliklah. Okey, salin baliklah yang benar tadi. Okey, sebab asal dia benar. Bila kita buat penafian, kita buat tak sama dengan ni, jadi palsu kan. Penafian ni kalau asal benar jadi palsu, asal palsu jadi benar. Jadi kat sini kalau palsu kita kena ada bukti lah kenapa kita kata dia palsu. Inilah bukti kita salin balik yang benar tadi. Okey. Okey, B pula. Kuboid mempunyai 4 keratan rentas seragam. Kuboid mempunyai 4 keratan rentas seragam. So, kita nak buat penafian. Okey, asal dia ialah palsu. Palsu. Kuboid mempunyai 4 keratan rentas seragam. Keratan rentas ni apa? Macam kita potong slice. Tak semestinya 4. Kita boleh juga buat potong slice 10 ke berapa ke. Okey. Seragam. Okey, 4 keratan dia tak semestinya 4. Keratan rentas ni macam kita potong slice bubuk tu lah. Alright. Palsu. Jadi, kita buat penafian, kuboid tidak mempunyai 4 keratan rentas seragam. Jadi, apabila kita buat penafian, yang palsu akan jadi benar lah. Asal dia palsu, kita buat penafian akan jadi benar. Okey, seterusnya, C. Jika Y sama dengan 2X selari dengan Y sama dengan 2X tolak 1, maka Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X tolak 1 mempunyai keturunan yang sama. Okey, kalau dua garis itu selari, maka dia mempunyai keturunan yang sama. Benar. Jadi, apabila kita nak buat akas, ingat balik yang cikgu dah ajar, akas ni macam mana? Ada jika dengan maka, cuma yang selepas maka ni, kita kena terbalikkan letak lepas jika, dan ayat selepas jika terbalikkan letak selepas maka. Seperti jawapan ni lah, jawapan akas ni. Okey, kita dah ada jika dengan maka. Cumanya yang belakang duduk depan. Ni asal dia ni, ayat yang cikgu buat kurungan ni, dia duduk selepas maka. Jadi dia dah pindah ke depan, duduk selepas jika. So ayat yang selepas maka ni, asal dia duduk selepas jika tu. Dia duduk belakang selepas maka. So apabila kita buat akas, jika Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X tolak 1 mempunyai keturunan yang sama, maka Y sama dengan 2X lari dengan Y sama dengan 2X tolak 1. So, benar jugalah. Benar. Okey. Alright, teruskan. D. Okey, D pula ni. Jika segitiga ABC bersudut tepat di C, maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Seperti yang kita tahu, cikgu dah ajar sebenarnya implikasi, akas, songsangan, okay, dan kontrapositif. So, kat sini dia suruh awak bina implikasi yang songsangan. Implikasi songsangan ni asal daripada implikasi. Cuma dia jadi tiap P, tiap Q. Maksudnya penafian lah. Penafian. Jika tiap P, maka tiap Q. Okey, jadi kat sini untuk D ni, kalau kita nak buat songsangan, okey, ayat selepas jika ni stay dekat sini, stay dekat situ. Jika segitiga ABC mempunyai bersudut tepat di C, masih lagi stay kat situ, cuma kita buat penafian. Kita tulis jika segitiga ABC tidak bersudut tepat di C. Kita buat penafian sebab law dia memang macam tu. Songsangan ni memang ambil daripada implikasi, tak ada ubah tempat, cumanya kita buat penafian. Okey? Penafian kita letaklah perkataan sesuai dia tidak, maka bila kat sini sama dengan, penafian dia akan jadi tak sama dengan. Okey, tak sama dengan. So, dia punya bila kita buat songsangan akan jadi
benar. Okey, akan jadi benar. Boleh Ialah kalau dia tidak bersudut tepat, maka kita tak dapat nak hasilkan teorem Pythagoras lah. C kuasa 2 tak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau kita buat pengiraan, kita tak akan dapat C kuasa 2. Okey? Alright. E pula ni kalau cikgu kat sini tadi songsangan jika penafian P maka penafian Q. Kalau kontrapositif dia terbalik daripada songsangan, jika penafian Q maka penafian P. Macam tu. Kena tahu kena hafal implikasi akas songsangan kontrapositif. Kok songsangan ambil daripada implikasi, kontrapositif ambil daripada akas, cuma dia jadi penafian. Ada tilde Q, jika tilde Q maka tilde P. Okey. So sekarang ini yang E ni kita nak buat macam mana jika yang ni duduk depan lah. Ya, kita tukar tempat lah. Okey, kita tukar tempat dan kita tukar simbol. Dia lebih kecil, so akan jadi lebih besar dan tanda sama. Okey, jika W lebih besar dan sama dengan 5, okey, maka W lebih besar sama dengan 7. Okey, kita tak boleh ikut dia lebih kecil sama yang asal sebab dia ialah kontrapositif. Yang dia nak ialah kontrapositif. Boleh faham Dia nak ialah kontrapositif, so penafian. Penafian kita terbalikkan dulu, lepas tu kita buat penafian. W kurang pada 5 duduk depan, tapi kita buat penafian asal dia lebih kecil, dia akan jadi lebih besar dan sama. Okey, so yang W lebih kecil daripada 7 duduk belakang, asal dia lebih kecil, kita buat penafian dan jadi lebih besar dan sama. So, kita nak tengok palsu ke benar bila kita buat macam ni. Jika W lebih besar dan sama dengan 5, apa nombor dia? Kalau lebih besar dan sama tu, kita start dengan 5 lah. Ada tanda sama kan? 5, 6, 7 dan seterusnya. Nombor 5 ke atas. Dan nombor 5 ke atas ni, 5, 6, 7 ni W ni, kalau kita letak dekat W kat sini, adakah dia lebih besar daripada 7? 5 yang ni lebih besar daripada 7 ke? Tak. Okey, 6. Adakah dia lebih besar daripada 7? Tak. Okey, so dia ialah palsu. Kenapa? Sebab 6 lebih besar dan tanda daripada 5. Okey, dan tetapi 6 lebih kecil daripada 7. Maka 6 lebih besar daripada 7 adalah palsu lah. Okey, ulang lagi sekali. Jika W lebih besar dan sama dengan 5, nombor dia 5, 6, 7. Maka W tadi lebih besar daripada 7 statement dia. So, palsu. Sebab 5 dengan 6 kurang daripada 7. Okey? Okey. Kita pergi pada